TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sembang Aktif bersama saya Nisa K. Istimewa untuk episod kali ini, Nisa berada di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk satu episod yang sangat-sangat menarik di mana kita akan membincangkan tentang keselamatan aktiviti air. Rakyat Malaysia suka kan aktiviti-aktiviti air dan sebagainya, jadi kita nak bincangkan dengan lebih lanjut berkaitan keselamatan aktiviti air. Dan untuk membincangkan topik kita pada hari ini, jom kita persilakan tetamu kita pada hari ini yang setia Timbalan Pesuruhjaya Bomba, Datuk Teknologis Ahmad Izram bin Osman yang merupakan pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di Sembang Aktif di mana hari ini Datuk kita tahu rakyat Malaysia ni ramai yang sukakan aktiviti air, namun keselamatan itu perlu dititik beratkan dan kita tahu secara umumnya ya Datuk, apabila menyebut tentang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JBPM merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam memadamkan kebakaran dan juga melaksanakan dan memberikan bantuan-bantuan penyelamatan yang pelbagai, dan peranan JBPM ni saya kira sudah pun semakin meluas, antaranya Datuk dalam menyebarkan maklumat, memberikan pencerahan tentang isu keselamatan dan juga banyak mengenai keselamatan aktiviti air seperti topik kita pada hari ini. Jadi saya ingin minta Datuk untuk jelaskan apa antara peranan-peranan JBPM ini. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Yalah, macam Nisa cakapkan tadi bahawa peranan Jabatan Bomba ini kepada masyarakat semakin meluas. Ya, betul. Dan apa yang kita buat kepada yang kita beri kepada masyarakat berdasarkan kepada Akta Bomba. Baik. Akta 341 yang mana untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda. Ya. Jadi selain daripada kebakaran, penyelamatan di air ataupun menyelamatkan mangsa lemah juga terlibat ataupun termasuk di dalam skop untuk kita Jabatan Bomba untuk memberi servis lah. Okey, so untuk aktiviti menyelamat ini, kita sebenarnya ini adalah ahli kepada Majlis Keselamatan Aktiviti Air di peringkat nasional. Wah. Yang mana Bomba merupakan salah satu menjadi ahli di dalam majlis ini. Baik. Yang mana dalam majlis ini yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri KPKT, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, memang aktif dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelamatan di air inilah. So selain daripada itu, majlis ini terdiri daripada berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga pihak swasta, NGO dan juga pihak profesional yang turut terlibat di dalam majlis inilah. Baik. Okey. Baik, apa antara objektif penubuhan MKAA atau Majlis Keselamatan Aktiviti Air ini? So ini melibatkan majlis. So kita lebih kepada kempen, memberi kesedaran sebelum berlakunya sesuatu insiden kelemasan dan sebagainya. So objektif utamanya lah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang insiden kejadian lemas ini. Baik. Okay. Dan selain daripada itu, selain daripada memberi kesedaran, kita juga memberi latihan kepada masyarakat, termasuk masyarakat di komuniti dan juga masyarakat di sekolah dan sebagainya. So kita mendidik dari segi pencegahan kelemasan ini di peringkat awal. Sebelum orang cakap meletup buluh biarlah dari rebung. Jadi kami mengambil kesempatan itu untuk memberi latihan yang basic life safety kepada masyarakat lah. Masyarakat, baiklah. Datuk, kita tahu rakyat Malaysia ni suka aktiviti-aktiviti air dan banyak tempat-tempat lokasi yang menarik untuk mereka lakukan aktiviti air, namun masih ramai orang yang suka meneroka sendiri lokasi-lokasi yang mungkin tidak diketahui ramai dan sebagainya. Jadi, apa antara program dan aktiviti kempen kesedaran yang telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah dan menangani insiden-insiden lemas yang selalu berlaku? Okey, Nisa, biasanya kita buat dua approach lah. Baik. Yang pertamanya melalui prevention. Kalau melalui prevention ini kita memberi maklumat. Baik. Kita memberi maklumat dari segi
brosur, risalah dan juga ada kita membuat bersiaran juga kepada melalui media massa, especially yang melibatkan Bomba Channel. Baik. Kita memberi maklumat kepada masyarakat tentang bahayanya berlaku kelemasan ini di tempat-tempat yang dikira berisiko. Dan selain daripada itu, ianya dari segi kelengkapan. Sebenarnya kita memberi ataupun menempatkan kita punya peralatan asas selamat, iaitu kita panggil LISA, iaitu Life Saving Appliances, yang mana di dalam LISA itu kita menempatkan tali, pelampung dan sebagainya, yang kita anggapkan ianya memberi bantuan awal untuk kerja-kerja penyelamatan yang berlaku. Okey, itulah sikit-sikit. Baiklah, adakah Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menyediakan modul-modul yang boleh dirujuk oleh orang awam bagi meningkatkan lagi kesedaran berkaitan dengan keselamatan aktiviti air ni, Datuk? Ya, Lisa, memang kita menyediakan modul-modul, dia lebih kurang dalam 5 modul kita telah rangkakan, yang mana ini adalah untuk di peringkat sekolah-sekolah dan juga di peringkat komuniti. Baik. Okey, so kita juga berkolaborasi dengan Life Saving Society yang lain untuk menyampaikan ataupun menyebarluaskan maklumat-maklumat tentang keselamatan di air ini. Okay. Sekiranya rakyat Malaysia sudah pun ada asas untuk menyelamatkan tu, jangan lupa pula untuk menghubungi Bomba. Mungkin ada sesetengah situasi yang perlukan khidmat mereka yang lebih profesional. Namun pun begitu, ada disebutkan tadi tentang modul-modul berkaitan dengan kefahaman dan kesedaran awam berkaitan keselamatan aktiviti air. Boleh Datuk namakan 5 modul-modul tersebut? Okey, antara modulnya ialah jom belajar berenang. Baik. Ini very basic dan kaedah dan teknik penyelamatan. Modul yang kedua, tip-tip keselamatan aktiviti di air. Baik. Dan juga simbol juga papan tanda dan juga khusus modul yang paling basic adalah CPR. CPR. Bila berlaku kelemasan. Mungkin di situ murid-murid ataupun semua yang menonton di Didik TV ini boleh menyediakan pengetahuan asas berkaitan dengan bantuan awal penyelamatan sekiranya berlaku insiden yang tidak diingini. Baiklah Datuk, jadi sebenarnya saya nak tahu secara peribadinya harapan Datuk berhubung dengan usaha-usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah dilaksanakan dan mungkin yang dirancang berkaitan dengan keselamatan aktiviti air ini. Okey, perancangannya memang panjang. Kita membuat jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Baik. So dalam jangka masa pendeknya kita memberi latihan kepada komuniti. Baik. Kan berkolaborasi dengan life safety agensi yang lain yang kita berkolaborasi dan kita punya penyelamat ini ataupun yang memberi latihan ini mempunyai sijil-sijil yang khas untuk memberi latihan dan kepada yang pihak yang lain. So maksud saya especially yang melibatkan pelajar-pelajar dan sebagainya, murid-murid di sekolah, kita membuat satu modul yang agak komprehensif tentang bagaimana untuk bila berlakunya, pertamanya dari segi prevention, untuk mengenal pasti tempat-tempat yang berisiko. Jika berisiko, kita apa tindakan yang sepatutnya dibuat. Dan dengan teknik ataupun latihan yang kita telah ajar dan mengguna pakai appliances yang paling basic untuk melakukan penyelamatan. Baik. Datuk, kita tahu di negara kita ni ada beberapa musim dan antara musim yang sering diberikan perhatian adalah ketika musim monsun dan sebagainya. Jadi banyak berlaku insiden-insiden lemas, air banjir dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh beri sedikit pesanan buat mereka supaya lebih bersedia atau melengkapkan diri dengan asas-asas bantuan keselamatan awal. Okey, so biasanya kita beri tumpuan kepada tempat-tempat berisiko. Baik. Okey, biasanya ada musim. Musim ni biasanya kita tengok yang menjadi selalunya berlaku insiden ni adalah semasa cuti sekolah. Cuti sekolah, ya. Musim perayaan. Ya. Dan juga monsun timur laut. Baik. Itulah biasanya yang berlaku kelemasan yang agak tinggi. Baik. Jadi kita memberi tunjuk ajar lah macam saya cakap tadi. Kita memberi tunjuk ajar untuk first kali mengenal pasti tempat-tempat berisiko ini. Mengenal pasti, baik. Dan kita biasanya kita akan menyediakan LISA ini untuk memberi
makluman kepada balai yang terdekat untuk respon jika berlaku sebarang kelemasan yang berlaku. Baiklah Datuk, kita akan berehat seketika dan murid-murid dan juga penonton Didik TV KPM jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Sembang Aktif Didik TV KPM. Perhatian. Panggilan kecemasan penyelamatan haiwan di dalam tasik di alamat Tasik Putrajaya. Abang Bomba. Ada kecemasan dekat Tasik Putrajaya. Ada kucing jatuh. Jom kita selamatkan. Jom. Nasib baik kita berjaya selamatkan kucing tadi dekat Tasik Putrajaya. Sempat dia hidup lagi tu. Ya, baiklah anda sedang menonton Sembang Aktif di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan kini saya bersama-sama dengan penolong penguasa Bomba Encik Syazwan bin Zakaria yang mana kita akan bercakap dengan lebih lanjut tentang keselamatan aktiviti di air. Berkaitanlah dengan aktiviti kita tadi di mana kita menyelamatkan di kawasan air. Baiklah, mungkin Encik Syazwan boleh kongsikan kepada penonton Sembang Aktif apa antara tentang keselamatan di kawasan yang ada air, contoh di sungai ke tasik dan sebagainya. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Okey, untuk keselamatan dia ini kalau kita sedia maklumlah lokasi-lokasi yang selalu dihadiri adalah macam kolam renang, taman tema, sungai, pantai. So situ adalah lokasi-lokasi yang menariklah untuk family bersama anak-anak dia untuk hadirlah maksudnya. Dan apa antara perkara yang mereka sentiasa orang kata terlepas pandang ketika berada di kawasan berkaitan dengan air? Kebiasaannya yang saya perasan untuk terlepas pandang ni adalah dari segi keselamatan lah. So dari keselamatan daripada segi persekitaran tu juga kurang perhatian lah. So kadang-kadang bila diorang sampai tu terus nak pergi ke air kan. So kurang dia punya tak peka lah. Tak peka. Dia kurang untuk tengok persekitaran tu. Betul lah. Contoh yang Cik Syazwan, kalau saya pergi pantai kan saya nampak bendera. Ada merah, ada kuning. Mungkin itu pun menyebabkan orang kata bila kurangnya pengetahuan tentang maksud-maksud bendera ini telah terjadinya betul. kelalaian. Betul. Kadang benda-benda macam ni dia orang terlepas pandang. Bila ada naik bendera tu mana kata ada cuaca yang tidak baiklah yang akan datang ke kawasan tu. Baiklah Cik Syazwan, pada pendapat Cik Syazwan kan, pada umur berapakah yang seharusnya kita mula mengajar anak-anak ini berenang ataupun ilmu-ilmu berkaitan keselamatan di air? Okey, untuk kanak-kanak ni kita sarankan 3 tahun dan ke atas lah. 3 tahun dan ke atas. 3 tahun dan ke atas. Tapi dalam masa yang sama, sekarang pun dalam tempoh 6 bulan pun dah ada didedahkan dengan teknik mengenai renang itulah. Baik, betul. Ada banyak pusat-pusat pembelajaran untuk bayi belajar berenang. Apa antara tip yang Cik Syazwan boleh kongsikan kepada mereka yang suka nak buat aktiviti air? Kadang-kadang main pergi je ni. Itulah. Okey, tip-tip ni yang biasa kita akan keluarkan adalah untuk mematuhi papan tanda lah. So papan tanda ni kita pergi kat mana-mana pun ada papan tanda yang patut kita patuhi lah. Memberi amaran. Memberi peringatan awal untuk diorang. Betul. Okey. Selain pada itu, yang kedua kita pastikan kalau nak pergi ke mana-mana lokasi tu berteman lah. Betul. Buddy system orang panggil. So kalau ada apa-apa jadi pada somebody, so ada lagi satu orang yang boleh mendapatkan bantuan. Betul, mendapatkan bantuan. Kalau berseorangan mungkin risiko itu lebih tinggi dan bantuan mungkin tidak dapat sampai pada waktu yang tepat. Apa antara aktiviti lain yang biasa orang pergi? Macam saya suka naik bot, tengok pemandangan. Tapi ramai yang tak suka pakai jaket keselamatan, Cik Syazwan. Itu salah lah tu. Itu dah tak boleh. Kita kena pakai jaket keselamatan. Kalau in case terbalik ke apa ke, so safety tu dah ada lah, dah ready untuk diorang. Kita dah bersedia dalam pada kita nak bersia-sia, nak melancong pun dah pakai jaket keselamatan dan sebagainya. Tapi kan Cik Syazwan, saya pernah tengok rakan saya dia bersenam. Macam buat regangan sebelum aktiviti hayat tu, kenapa tu Cik Syazwan? Itu baik tu, itu bagus tu orang kata tu. So sekurang-kurangnya bila dia contohlah di kolam renang, so ada regangan sebelum turun ke kolam. Baik. So tak adalah orang kata kejadian krem berlaku. Bila jadi kejadian krem di tengah-tengah kolam tu, dia akan jadi panik. Betul. So bila jadi panik tu dia akan mula
cemas, dia akan mula akan drown lah, dia akan lemas lah. Baik, jadi itu pentingnya kita lakukan sedikit regangan ya, Ya, Cik Syazwan, betul. ketika memulakan apa-apa aktiviti berkaitan dengan air. Apa antara risiko-risiko yang mungkin wujud di kawasan aktiviti sekitar air ni, Cik Syazwan? Okey, risiko ni kita bergantung kepada lokasi yang dilawati lah. Kalau contohnya di kolam renang, Ya. kadang-kadang permukaan lantai tu licin terutamanya memang licin lah. Kadang-kadang ada jubinnya yang pecah. So menjadikan lantai tu tajam dan tidak selamat untuk diorang guna lah. Okey, betul. Untuk di sungai pula kemungkinan ada kayu-kayu yang masih lagi terpacah ataupun ada batu-batu yang tajam kan. Itu antara yang bahayalah. So di pantai biasanya akan terima ombak. Ombak yang besar. Ombak yang besar. So tak ada, kalau tak ada pemantauan daripada parents ataupun kawan, kemungkinan ombak tu boleh makan dirilah. Baik, kita dapat lihat juga di belakang ni ya. Ini antara risiko-risiko di badan-badan air yang kita dapat lihat ya, Cik Syazwan. Ada banyak betul. sebenarnya. Ya, Contohnya ni penyakit bawaan air. Oh, itu satu risiko. Kucing tikus antaranya. Selalu berlaku di mana? Di sungai? Di sungai biasa. Baik, kita dapat lihat di sini ada tanah, pasir, selut. Maknanya Encik Syazwan, apabila kita lihat kepada senarai risiko di belakang ini, kita perlu betul-betul peka Ya, betul. dengan lokasi yang kita nak pergi tu. Lokasi dan suasana keadaan itulah. Macam mana dengan keadaan ataupun sesetengah rakyat Malaysia yang suka nak meneroka sendiri tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang tak pernah dijumpai orang. Apa antara risiko yang mereka bakal hadapi sekiranya mereka tidak betul-betul memastikan keselamatan di kawasan seumpama itu? Okey, risiko yang biasanya dia akan pergi standalone ni biasanya akan first sekali memang kemungkinan besar akan sesat lah. Sesat. Okey. Kemudian dia kalau jadi apa-apa sukarlah untuk kami untuk pasukan penyelamat untuk menjajaki dia. Baiklah, kita dah dengar apa perkara yang patut kita lakukan sekiranya kita melakukan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kawasan yang ada air. Tapi sebenarnya Cik Syazwan, apa perkara yang kita patut elak pula? Okey, jadi kita boleh tengok belakang ni. Baik. So kat sini adalah panduan keselamatan di air lah. Baik. Okey, antaranya kita jangan melanggar peraturan apa-apa tanda lah macam kita olah yang mula-mula tadi tu. Betul lah. Sekiranya ada apa-apa tanda kena ikut. Ya, kita kena follow lah dia punya arahan tu supaya tak ada risiko yang datang lah. Betul, kita mengurangkan risiko. Baik. Kemudian kita pun jangan lakukan aktiviti di air jika tak sihat. Kalau sedemam, demam. Tapi lagi berenang ni. Duduk rumah je lah. Duduk Rehatlah, rumah, tidur lagi sedap orang kata. Baiklah. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Okay, kat sini pun kita ada tengok, jangan berenang terlalu kenyang. Kenapa? Saya nak mandi pantai, saya makan nasi lemak dulu. Jangan. Nanti nasi lemak tu terkeluar balik. Balik. Itu yang menyebabkan bila kita berada di dalam air yang dalam. So tekanan tu akan membuatkan tekanan di dalam perut dan menolak semula. ia menolak semula. Kalau dah muntah nanti tergapai-gapai. Tergapai-gapai dengan nasi lemak tu. Nasi lemak tu. Baiklah, ini antara perkara-perkara yang patut dielakkan. Ada banyak sebenarnya. Contoh, saya baca di sini jangan mengabaikan siren atau bunyi amaran yang dikeluarkan. Betul. Seperti di pantai kan, kalau naik bendera tu, kita patutlah janganlah kita redah lagi kan untuk kita mencuba-cuba berani kan. Betul. Ada orang kata apa, berani tu berpada-pada. Berani tu berpada. Dalam pada kita nak bergembira, jangan pula kita berduka akhirnya. Betul. Kita ada lagi sini, jangan meneruskan aktiviti air sekiranya air tiba-tiba surut secara mendadak. Apa maknanya air tiba-tiba surut secara mendadak ni? Dia tiba-tiba kalau di pantai ni dia ada air pasang surut, betul tak? Betul. So bila surut yang mendadak ni, dia suddenly bila dia surut, dia boleh orang kata boleh tarik sekali dengan orang ataupun dengan mangsa lah. Dengan yang siapa yang berada di yang dalam air tu? berada di sana. So dia boleh tarik sekali dengan mangsa-mangsa itulah. Baik, jadi perkara yang berlaku dengan sangat pantas ni kadang-kadang yang tu sangat pantas. Risikonya sangat tinggi. Tinggi. Baiklah, saya sebenarnya ada dengar satu tip keselamatan yang dipanggil SAFE atau SAFE. Mungkin Cik Syazwan boleh kongsikan kepada penonton-penonton Didik TV apa yang dimaknakan dengan SAFE. Okey, untuk SAFE ni biasanya kita huraikan. S ni untuk spot lah. Spot. Okey, spot ni biasanya kita akan spot dulu kawasan tu sama ada kawasan tu berada dalam keadaan baik ataupun yang mencurigakan ke apa ke kan. Betul. Kemudian untuk A kita advise. So A untuk advise ni kita biasanya akan follow papan tanda lah. Baik. So advice daripada papan tanda tu kita kena ikut. Kena ikut ataupun nasihat daripada orang tertentu mengatakan ini kawasan dulu tidak pernah jadi bencana ke apa ke. So kita kalau boleh kita elakkan. Advice. Okey, kemudian F.
F untuk friend lah. Friend. So kena ada teman ataupun orang panggil apa buddy untuk pergi ke mana-mana tu. Baik, tidak salah untuk melakukan aktiviti secara solo, tetapi lebih baik kalau Lebih baik ada buddy. rakan-rakan yang Ya, mengikuti. betul. Yang seterusnya Yang huruf betul, E. untuk emergency. Emergency. So emergency ni kena alert lah dengan segala-gala alam ataupun penggera yang akan dikeluarkan di kawasan tersebut lah. Betul. Kalau tidak ada penggera yang berbunyi macam siren tu, mungkin kita boleh lihat contoh ya sekarang ni ramai yang suka pergi berkemah di Betul. kawasan sungai dan sebagainya. Kalau tiba-tiba saya nampak ada banyak ni ranting-ranting ni, apa yang perlu saya lakukan? Kalau ada ranting tu mana Ranting, ada daun-daun ranting banyak banyak tu dah boleh naik lah tu. Dah boleh naik daripada kawasan tersebut lah. Baik. So mana kata itu orang kata apa kepala air, petanda kepala air nak sampai lah tu. Kalau kepala air nanti daripada air tu paras buku lali, dia boleh jadi paras pinggang. Daripada jernih jadi keruh. Jadi keruh. Jadi apa antara pesanan-pesanan akhir Cik Syazwan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton kita di Sembang Aktif ni berkaitan keselamatan di air? Okey, untuk pesanan saya untuk warga di luar sana, Baik. ibu bapa kena main peranan penting lah. Betul. So kena ibu bapa kena peka terhadap anak masing-masing. Ya, baik. So jangan main telefon je sampai anak pun kita pun terlepas pandang kan. Betul. Itu kadang-kadang kesilapan ibu bapa sendiri. So ibu bapa kena main peranan dan murid-murid kena lebih berhati-hati dan jangan berlagak hero lah orang kata. Betul. Kalau nampak ada kecemasan berlaku, dapatkan bantuan Ya, kepada betul. dari orang yang lebih profesional. Ya, Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Okey, Syazwan terima kasih. sudi bersama-sama dengan kami di Sembang Aktif. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Puan, terkejut saya. Bunyi apa tu? Ni apa ni? Kenapa nama dia Lisa? Okey, Nisa. Kalau Nisa nak tahu, Ya. ini adalah Lisa. Baik. Bukan Nisa, Ya, Lisa. Lisa. Apa maksud Lisa ni? Ialah life saving appliances. Baik. Ini adalah merupakan satu peralatan alternatif oleh Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Baik. yang kita letakkan di lokasi-lokasi strategik seperti pantai, okey, air terjun, okey. Ya. Bagi sekiranya ada berlaku kes-kes kecemasan ataupun kemalangan aktiviti di air. Baiklah, terkejut saya kan bunyi apa tadi. Selamat kembali menonton Sembang Aktif di mana kini kita berada bersama-sama dengan penolong kanan Penguasa Bomba Puan Lizawati binti Muhammad Nasir yang juga Ketua Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya. Puan, saya baik Puan terangkan apa itu Lisa. Saya dah terkejut tadi, kuat betul bunyi Lisa bunyi ni. dia. Baiklah, Puan, sebagai apa yang topik kita katakan tentang keselamatan di air terhadap orang awam, apa yang dikatakan sebagai asas penyelamatan di air, khususnya untuk penonton-penonton Didik TV? Okey Nisa, secara ringkasnya, okey, asas penyelamatan di air ini adalah satu tindakan Baik. ataupun satu kaedah ataupun pertolongan yang boleh dilakukan oleh orang awam. Baik. Okey. Ketika di lokasi kecemasan ataupun kemalangan yang melibatkan aktiviti di air dengan kaedah ataupun dengan panduan menyelamat yang tertentu dan selamat. Baiklah, sekiranya kita ada pengetahuan tentang keselamatan di air, pastinya kita dapat membantu. Sekiranya kita terjumpa ataupun kita lihat ada mangsa tengah lemas ke, berenang ke, macam mana kan Puan? Baiklah, apa tindakan pertama yang sebenarnya kita sebagai orang awam boleh lakukan sekiranya kita nak menyelamatkan mangsa lemas? Okey, pertama sekali kita kena memohon bantuan. Baik. Dengan cara macam mana? Okey, kita menjerit. Tolong, tolong. Betul. Macam tu ke? Jerit, kita jerit sampai ada dengan harapan ada orang yang berada di sekeliling kita tu yang berdekatan dengan kita terdengar jeritan kita dan dapat membantu sama. Ya. Okey, kedua, kita boleh menghubungi talian kecemasan 999. Betul. Okey, dan ketiga, kita boleh menggunakan peralatan persekitaran ataupun peralatan alami Baik. yang berada di persekitaran kita yang kita rasakan dapat membantu. Tapi kan Puan, contohlah saya nak bantu, saya tak boleh nak berenang, saya nak letak tali, saya tak ada tali. Apa antara peralatan di sekeliling saya yang saya boleh gunakan? Okey, Nisa, sebenarnya ada dua. Dua? Okey, dua teknik Selain daripada penyelamatan tali. lah. Betul. Kita panggil dua teknik ni. Pertama adalah teknik jangkauan. Jangkauan, baik. Dan kedua adalah teknik balingan. Baik. Okey. Teknik jangkauan tu kalau boleh saya terangkan adalah dengan menggunakan peralatan sekitar yang ada. Baik. Seperti
dahan pokok. Dahan pokok. Okey, paip getah paip kan kita boleh gunakan ataupun peralatan-peralatan yang ada di sekitar yang kita rasakan boleh dan sesuai dapat membantu mangsa lemas. Manakala yang teknik penyelamatan secara balingan tu kita boleh gunakan bola, botol, kotak polistiren, pelampung ataupun peralatan yang kita fikirkan sesuai dapat membantu mangsa lemas. Puan ada sebutkan tentang botol. Macam ni ke Puan? Betul. Apa yang kita boleh gunakan sekiranya botol ni ada dengan saya dan saya berada dalam air. Tolong. Kita macam saya cakap tadi, kita boleh campakkan. Ini adalah teknik balingan. Kita baling kepada mangsa tu untuk dia dicapai dan dia akan terapung sebab botol akan terapung di dalam air. Baik, tapi pastikan botol tu ada penutup lah. Betul. Kalau tak air masuk pula. Kalau tiada penutup, air masuk, mangsa pun tenggelam sama dengan botol tersebut. Nisa. Jadi kita kena betul-betul beri perhatian dan peka terhadap peralatan-peralatan dan juga apa-apa bahan yang ada di sekeliling kita. Ataupun mungkin boleh lihat sekiranya di kawasan tersebut ada ni Lisa. Kawan saya. Bukan cari Nisa tapi cari Lisa. Apa yang ada di dalam Lisa ni sebenarnya Puan? Saya tak perlu buka lah kot rasa sebab bunyi dia pun Nisa pun dah terkejut tadi kan. Okey, dalam dia tu ada 4 peralatan. Pertama sekali adalah throw bag. Yang mana dia ada tali. Jadi kita boleh campakkan throw bag tu kepada mangsa lemas. Kedua, dia ada buoy. Pelampung. Ketiga, ada PFD ataupun jaket keselamatan. Dan keempat, dia ada safety kit. Maksudnya ada peralatan-peralatan medik di dalam tu. Contohlah sekiranya terluka. Betul, boleh. ada asas. Ada yang asasnya itu satu perkara yang sangat penting. Tapi saya sering kali melihat sekiranya ada mangsa lemas, saya pergi ke pantai atau ke sungai atau mana-mana kawasan, saya rasa sangat-sangat penting dan sangat-sangat membantu sekiranya kita ada pengetahuan tentang CPR. Jom kita tunjukkan tentang bantuan CPR. Baiklah, sekarang kita akan minta Puan Lizawati menerangkan langkah-langkah dalam memberi bantuan pernafasan atau CPR. Silakan Puan. Okey, Nisa, sebelum tu kita kena tahu konsep DRSA BCD. Yang mana D adalah danger. Okey, bermaksud kemerbahayaan. Kita kena tahu di sekeliling kita ni ada ke tidak kemerbahayaan yang ada yang mampu menggugat ataupun keselamatan mangsa ataupun penyelamat itu sendiri. Kita kena pastikan ataupun jauhkan objek-objek tajam, tumpahan darah daripada kawasan yang kita nak buat bantuan pernafasan. Okey. Kedua adalah respon. Okey, tindak balas. Okey. Yang mana kita nak pastikan supaya sekiranya ada tindak balas daripada mangsa tu sendiri. Sebab tu kita memanggil encik, hello supaya sama ada dia sedar ataupun tidak. Okey, seterusnya kita kena shout ataupun menjerit. Tolong hubungi 999. Ada mangsa lemas di sini. Tolong. Okey. Sebab apa kita kena menjerit supaya macam saya pernah terangkan sebelum ni, jeritan itu kemungkinan berupaya untuk orang ramai ataupun orang-orang yang berada di sekitar tu dengar dan sama-sama dapat membantu. Kemudian kita akan teruskan dengan airways. Okey, yang mana kita menggunakan konsep head tin chin lift. Apa yang dilakukan oleh penyelamat kita sekarang ni ya Puan? Okey, ini adalah teknik head tin chin lift. Kita menekan dahi dengan tangan dan di sebelah tangan lagi kita mendongakkan dagunya. Dan kita pastikan tiada benda asing yang mungkin yang menyebabkan saluran pernafasan kita tersumbat. Kita periksa sekiranya ada benda asing di dalam saluran pernafasan di dalam mulut kita. Okey, dan seterusnya adalah breathing. Okey, pernafasan. Apa yang kita boleh buat adalah dengan konsep look, listen and feel. Look, listen and feel. Betul. Okey. Look, kita tengok dada dia. Adakah dia berombak ke kan? Masih bernafas. Kita rasa, kita dengar pernafasannya kan di hidung dan kita rasa sekiranya ada haba di pipi kita. Itu yang dikatakan look, listen and feel. Okey. Kemudian adalah circulation. Circulation yang kita start buat teknik bantuan pernafasan ni ataupun CPR. Nisa. Kita akan lihat ya penyelamat kita dalam proses nak melakukan. Bagaimana dengan kedudukan tangan tu Puan ya? Okey, kita akan genggam tangan kita dua. Nisa buat macam ni. Okey, betul-betul di kita punya sternum ni. Tulang sternum kita.
Okey, dan kita akan melakukan tekanan sebanyak 30 kali. 30 kali. Okey. Baik. Adakah proses ini akan diulang sekiranya mangsa tidak menunjukkan tanda-tanda beliau akan sedar? Betul. Kita akan buat sebanyak 30 tekanan, 30 tekanan. 2 hembusan mulut dan juga sebanyak 5 kitaran. Baik. 5 kalilah setiap satu set tu. Baik, 30 tekanan dan 2 Betul. kali hembusan. Bagaimana dengan mesin kecil yang ada di hadapan saya ini, Puan? Okey, ini kita panggil AED Nisa. Baik. Okey, Automatic External Defibrillator. Biasanya pasukan kecemasan lah, pasukan perubatan yang Baik. menggunakan peralatan AED ni untuk membantu mangsa-mangsa yang lemas. Baiklah, terima kasih Puan Lizawati di atas penerangan tentang langkah-langkah untuk melaksanakan bantuan pernafasan atau CPR. Sedikit pesanan kepada rakyat Malaysia di luar sana tentang pengetahuan bantuan awal kecemasan. Okey, kepada orang awam, masyarakat Malaysia semua, apa yang boleh saya sarankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Baik. sama-sama kita mencari maklumat. Rajin mencari maklumat berkenaan bagaimana tindakan ataupun langkah ataupun panduan untuk menyelamatkan diri kita sekiranya melakukan aktiviti air di lokasi-lokasi tertentu kan. Betul. Dan juga kita pelajari okey, teknik-teknik bantuan pernafasan yang kita boleh dapati di dalam media-media sosial yang sedia ada. Betul tu. Saya harapkan lebih ramai yang mempelajari contoh bantuan pernafasan dan sebagainya untuk orang kata apa bantuan awal sebelum tibanya pasukan penyelamat ke lokasi. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Lizawati binti Muhammad Nasir yang merupakan penolong kanan penguasa bomba, Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya. Kita akan kembali selepas ini ke Sembang Aktif Didik TV KPM. Dah sedar ke? Dia dah sedar lah, dia dah sedar Puan. Alhamdulillah. Kembali menonton Sembang Aktif di Didik TV, KPM masih membicarakan tentang keselamatan aktiviti air dan untuk segmen kali ini kita akan memfokuskan kepada papan-papan tanda dan juga simbol-simbol keselamatan. Selamat datang kita ucapkan kepada penolong penguasa bomba Muhammad Nuim Izzuddin bin Muhammad Hanafiah. Tuan, seperti yang kita tahu ya Tuan ya, secara umumnya kita banyak didedahkan dengan kes-kes kematian, kemalangan ketika melakukan aktiviti-aktiviti di air. Jadi pada pendapat Tuan sendiri, apakah antara tindakan yang telah diambil oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menyedarkan lagi masyarakat Malaysia ini tentang kemerbahayaan ataupun risiko-risiko aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan air? Silakan Tuan. Di dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengambil langkah proaktif bersama-sama dengan agensi-agensi berkaitan sebagai contoh pihak berkuasa tempatan ataupun agensi-agensi yang lain yang mana kita memberikan ceramah, memberikan pembelajaran kepada masyarakat umumnya untuk kesedaran keselamatan aktiviti di air ini. Contoh-contoh seperti kita dapat lihat ya, antara usaha yang saya dapat lihat papan tanda. Ya, betul. Peringatan kepada kita orang ramai sekiranya pergi ke lokasi-lokasi seperti air terjun. Betul. Saya dapat lihat di kolam renang, Betul. sungai, pantai dan sebagainya. Menyebut tentang papan-papan tanda ya Tuan. Boleh Tuan terangkan antara ciri-ciri papan tanda yang dipasang oleh JBPM? Okey, papan tanda yang dipasang oleh jabatan ini adalah memberikan maklumat dan juga amaran dan juga larangan. Sebagai contoh, apa yang kena ada di dalam papan tanda itu adalah maklumat, kawasan, nombor panggilan kecemasan 999, amaran, larangan dan juga peta lokasi tempat badan air tersebut. Baik, ada beberapa jenis papan tanda ke Tuan? Boleh Tuan jelaskan? Baik, papan tanda ni selalunya kita ada dua papan tanda. Yang pertama dalam bentuk primer. Yang kedua adalah sekunder. Primer ni berorientasikan keselamatan pengurusan papan tanda ini di tempat-tempat utama pintu masuk pada badan air. Yang mana mereka memberi maklumat yang umum kepada masyarakat keadaan semasa pada badan air itu. Manakala maklumat yang sekunder pula adalah maklumat yang lebih terperinci berkaitan dengan risiko dan bahaya di kawasan tersebut. Supaya masyarakat umum lebih faham berkenaan bahaya yang bakal berlaku di sana. Ya, kita pun apabila tiba ataupun melawat sesuatu kawasan pada badan air ni kan, jangan abaikan
Papan tanda dah ada, dah disediakan, dah diberi amaran, jangan abaikan, baca dengan teliti. Semasa saya melihat papan tanda tadi Tuan, saya dapati ada pelbagai simbol-simbol yang dilengkapkan pada papan tanda tersebut. Jadi boleh Tuan huraikan apa maksud simbol-simbol yang ada pada papan tanda ini? Okey, baik. Yang pertama adalah simbol-simbol berkaitan dengan makluman. Okey, makluman ini adalah perkara umum berlakunya ataupun langkah-langkah yang perlu diambil, yang sewajarnya diambil di tempat itu. Dan seterusnya ada berkaitan dengan amaran. Selalunya amaran ini akan berbentuk segitiga berwarna kuning. Itu tanda amaran. Okey. Di situ sebagai contoh kita tahu air pasang, keadaan ombak besar. Itu sebagai contoh. Dan yang seterusnya adalah larangan. Kalau larangan ni seperti mana yang Nisa sedia maklum, akan ada tanda merah berpalang. Ya, betul. Itu adalah tanda-tanda larangan. Maknanya jangan, tak boleh. Jangan itu dibuat. Maksudnya. Dan seterusnya adalah papan tanda yang umum yang selalunya berwarna hijau dan bergambar berwarna putih. Yang ini adalah untuk memberikan maklumat asal berkenaan tata cara menyelamatkan diri bagi tujuan pemakluman kepada masyarakat umum. Sekiranya berlaku kecemasan, tindakan yang sewajarnya dapat diambil dengan betul dan cepat. Betul tu. Sebab itu yang Nisa sebutkan tadi, apabila kita nampak papan-papan tanda ini, jangan kita abaikan, dan kalau boleh kita pun sebagai rakyat Malaysia kita kena peka apa maksud setiap simbol. Kebanyakannya berlaku apabila terjadinya kelalaian Tuan ni kan, tidak memahami apa simbol ni, abaikan je lah. Dah jadi orang kata apa, satu risiko apabila kita berada di badan-badan air. Selain daripada papan-papan tanda yang disediakan, adakah tanda-tanda ataupun lain-lain amaran yang perlu diambil perhatian oleh mereka yang pergi ke bahagian-bahagian ataupun kawasan yang berair? Baik. Ada. Ya, jawapannya ya. Kerana kita ada juga bendera. Kalau masyarakat umum kita ni kena lebih alert tentang bendera. Yang pertama, bendera berwarna hijau. Bila berwarna hijau ni maksudnya boleh. Selamat. Maknanya keadaan itu selamat. Apabila bendera itu berwarna merah, maksudnya keadaan itu dalam keadaan berjaga-jaga ataupun bahaya. Okey. Bila bendera itu berwarna putih ataupun merah, bermaksud itu adalah bendera kawasan kecemasan. Okey, dan seterusnya adalah bendera merah berganda yang menunjukkan bahawa kawasan itu adalah kawasan yang juga berbahaya. Seterusnya adalah bendera berwarna kuning. Kalau kuning ni bermaksud amaran umum. Maknanya berjaga-jaga juga. Okey, seterusnya bendera kuning merah. Dia ada banyak color. Kuning merah adalah menandakan bahawa petugas keselamatan sedang bertugas di sana. Juga yang seterusnya adalah bendera kuning dengan bulatan hitam. Maksudnya tiada papan luncur dibenarkan di kawasan itu. Dan yang seterusnya adalah bendera hitam putih yang menunjukkan zon kraft air. Maknanya aktiviti air sedang dijalankan di sana. Tetapi lebih kepada kraft yang tidak bermotor. Ingatkan bendera hitam putih dah ada faham. Saya ingat saya dah sampai kampung halaman saya, tapi ada maknanya sekiranya kita melihat bendera yang berwarna hitam dan putih di kawasan-kawasan air. Contohnya di pantai. Bagaimana kalau di pantai itu tidak mempunyai sebarang bendera? Bagaimana kita nak mengetahui situasi tersebut baik atau tidak untuk kita melakukan sesuatu aktiviti? Okey. Pada masa sekarang ini memang jabatan ini bersama dengan agensi-agensi telah bergerak secara serentak untuk mengadakan tanda-tanda keselamatan ini di pantai. Jadi kalau dulu memang tiada dan sekarang ini kita telah pun memasangnya, yang mana pada tempat-tempat ini kita pergi kepada kawasan hotspot ataupun kawasan-kawasan yang telah dikategorikan sebagai zon bahaya kepada masyarakat umum, terutamanya musim tengkujuh, musim hujan ataupun apa-apa sahaja musim yang melibatkan pengumpulan orang ramai di kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan langkah ataupun amaran awal kepada masyarakat supaya lebih peka, lebih mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam melaksanakan aktiviti. Dan suka juga saya ingatkan kat sini, apabila beriadah bersama keluarga tu haruslah jangan kita lupa untuk melihat pergerakan anak-anak kita semasa di badan-badan air tersebut. Kerana boleh mengundangkan bahayalah. Saya faham apabila kita bercuti Tuan, kita teruja untuk berkongsi momen-momen, untuk merakam dan juga memuat naik segala momen-momen kita, sehingga kan kadang-kadang kita terlupa, terleka, tiba-tiba
anak-anak saya tadi tuan. Ya. Itu satu risiko yang sangat-sangat besar. Betul. Sekiranya berlaku di kawasan-kawasan yang air dan sebagainya. Satu lagi yang saya sentiasa orang kata apa ingatkan diri saya dan juga diharapkan semua di rumah, tanggungjawab kita untuk mengetahui dan mempelajari, mengambil tahu tentang apa maksud-maksud simbol-simbol papan tanda dan juga maksud bendera-bendera itu tadi. Jangan ingat pergi pantai, wah cantiknya berwarna-warni. Baiklah, terima kasih tuan di atas perkongsian berkaitan keselamatan, risiko-risiko dan apa perkara yang perlu kita titik beratkan ketika berada di badan-badan air. Terima kasih sekali lagi penolong penguasa bomba Muhammad Nuim Izzuddin bin Muhammad Hanafiah di atas perkongsian. Semoga kita semua mendapatkan manfaat darinya. Semoga kita bertemu lagi. Simak Aktif pun telah tiba di penghujung rancangan. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adik-adik pernah dengar tak peribahasa mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Maksudnya sebelum melakukan sesuatu perkara hendaklah difikirkan dahulu baik dan buruk agar tidak berlakunya penyesalan di hari kelak. Fikirkan masak-masak sebelum berbuat sesuatu supaya tidak menyesal. Dan kepada semua warga sekolah yang disayangi, terutamanya murid-murid sekalian, patuhilah arahan pihak berkuasa berhubung keselamatan di air. Sayangilah nyawa anda dan keluarga anda. Pastikan sebelum melakukan aktiviti air, murid-murid perlu mengenal pasti risiko-risiko yang boleh berlaku di sekitar kawasan badan-badan air. Dengar dan fahamilah setiap pesanan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai bomba ini dalam meningkatkan tahap kesedaran berhubung keselamatan di air. Ayuh, sama-sama kita saling ingat mengingati agar insiden lemas atau kemalangan sewaktu menjalankan aktiviti di air ini dapat dikurangkan. Sayangilah nyawa anda. Didik TV KP